Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sambung bab 7 fizik kuantum. Saya terus ke subtopik 7.2 kesan fotoelektrik. Sebelum kita belajar dengan lebih detail subtopik 7.2, kita imbas sedikit sahaja bab 5 yang pernah kita belajar tentang pancaran termion dan juga sinar katod. Okey, ini adalah logam dan ini adalah elektron-elektron bebas yang wujud di permukaan logam. Okey, apabila logam dipanaskan, elektron-elektron akan mendapat tenaga dan terkeluar dari permukaan logam. Situasi ini kita panggil pancaran termion. Okey, pancaran termion ialah pemancaran elektron bebas daripada permukaan logam yang dipanaskan. Seterusnya, andai kata kita meletakkan satu anod yang anod confirm dah kan, bercas positif. Okey, didapati elektron akan memecut ke arah anod. Okey, elektron yang memecut ini kita panggil sinar katod. Sinar katod ialah alur elektron yang bergerak dengan kelajuan tinggi di dalam vakum. Seterusnya, okey, sekarang kita masuk tajuk yang berkaitan dengan subtopik yang kita bincangkan, iaitu fotoelektron. Okey, ini adalah permukaan logam dan ini adalah elektron-elektron yang terdapat di permukaan logam. Apabila satu alur cahaya dengan frekuensi tertentu menyinari permukaan logam, didapati terdapat elektron terbebas keluar daripada permukaan logam. Elektron yang terbebas keluar ini kita panggil fotoelektron. Okey. Fenomena ini dinamakan kesan fotoelektrik. Okey, jelas nah? Seterusnya kita tengok apakah kesimpulan yang dapat kita buat. Yang pertama, pancaran termion ialah elektron yang terbebas dari permukaan logam apabila logam dipanaskan. Sinar katod pula ialah sinar katod dia terhasil apabila elektron yang terbebas daripada permukaan logam memecut ke anod. Dan fotoelektron ialah elektron yang terbebas dari permukaan logam apabila disinari alur cahaya dengan frekuensi tertentu. Pelajar-pelajar, ini adalah susunan radas untuk menunjukkan kesan fotoelektrik. Okey, kita tengok ini adalah permukaan logam. Ini adalah miliammeter. Fungsi miliammeter adalah untuk mengukur arus yang mengalir dalam litar. Ini adalah bateri dan terminal positif bateri disambungkan dengan anod. Okey, anod bercas positif. Okey. Didapati arus tidak mengalir dalam litar kerana tidak ada sambungan antara anod dengan permukaan logam dan jarum miliammeter menunjukkan angka sifar. Okey, jelas nah? Apabila ditujukan sinar cahaya pada permukaan logam, didapati jarum miliammeter terpesong. Ini menunjukkan bahawa terdapat pengaliran arus di dalam litar. Okey, jelaslah bahawa elektron bebas terkeluar daripada permukaan logam dan memecut ke anod. Okey, jelas. Okey, sekarang kita bincangkan dari perspektif teori klasik. Sepatutnya elektron akan menyerap tenaga cahaya ini dan elektron akan tukarkan tenaga cahaya yang diserap itu kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik itu digunakan untuk membebaskan diri dari permukaan logam dia akan bertukar menjadi fotoelektron. Okey. Jadi, semakin tinggi kecerahan, tapi buku teks kita guna perkataan keamatan lah. Semakin tinggi keamatan cahaya, maksudnya semakin banyaklah tenaga cahaya. Jadi, apabila banyak tenaga cahaya, banyaklah tenaga kinetik yang dapat dihasilkan.
Okey. Oleh itu, teori klasik meramalkan semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi tenaga kinetik fotoelektron. Apabila eksperimen mengkaji kesan fotoelektrik dijalankan, didapati keamatan cahaya tidak mempengaruhi tenaga kinetik fotoelektron seperti yang diramalkan oleh teori klasik. Apa yang didapati dalam eksperimen ini, tidak kira tinggi atau rendah keamatan cahaya, elektron tidak akan terpancar kecuali keamatan cahaya tersebut mempunyai frekuensi tertentu. Okey, dapat kita lihat bahawa teori klasik gagal menerangkan tentang kesan fotoelektrik. Tetapi, teori fizik kuantum dapat menjelaskan situasi ini. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang teori fizik kuantum, kita imbas balik beberapa perkara yang telah kita belajar dalam subtopik 7.1. Yang pertama, tenaga cahaya terdiri daripada paket-paket tenaga yang kita panggil kuantum tenaga. Yang kedua, tenaga cahaya juga dipanggil foton atau foton cahaya. Yang ketiga, ini adalah spektrum cahaya di mana spektrum cahaya tampak sebenarnya boleh dipecahkan kepada 7 warna cahaya yang kita panggil spektrum cahaya. Kalau kamu tengok, warna ungu, cahaya berwarna ungu mempunyai frekuensi paling tinggi tetapi panjang gelombang paling pendek iaitu 400 nanometer sahaja. Dan cahaya merah mempunyai frekuensi paling rendah dan panjang cahaya paling panjang iaitu 750 nanometer. Setiap warna cahaya mempunyai frekuensi dan panjang gelombang yang berbeza antara satu sama lain. Okey, seterusnya, tenaga foton adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang cahaya. E ialah tenaga foton, F ialah frekuensi gelombang cahaya. Jadi kita dapat satu pemalar iaitu H. H dipanggil pemalar Planck. Semakin tinggi frekuensi cahaya, semakin tinggi tenaga foton. Maksudnya F tinggi, E akan tinggi. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana teori kuantum menjelaskan bahawa frekuensi foton mempengaruhi tenaga kinetik fotoelektron. Okey. Semakin tinggi frekuensi foton, semakin tinggi tenaga foton. E sama dengan HF. Jadi kalau F tu tinggi, E pun akan tinggi. Apabila nilai frekuensi foton mencapai nilai frekuensi tertentu, fotoelektron dapat membebaskan diri sebagai fotoelektron. Okey. Ini satu perkara yang penting yang kamu kena ingat. Frekuensi foton hanya mempengaruhi tenaga kinetik. Maksudnya F ini hanya mempengaruhi tenaga kinetik fotoelektron, bukannya bilangan fotoelektron yang dipancarkan. Dia hanya mempengaruhi tenaga kinetik pada fotoelektron, tapi bukan berapa banyak bilangan fotoelektron yang terpancar. Okey. Okey, sekarang kita tengok radas untuk menentukan pemalar Planck H. Ini adalah rumus yang kita biasa nampak dalam topik ini. E sama dengan HF, di mana E ialah tenaga foton, H ialah pemalar Planck dan F ialah frekuensi foton. Kalau tengok rajah ini saya dapat dari buku teks. Warna LED yang digunakan ada 4, iaitu merah, hijau, oranye dan biru. Okey, ini adalah spektrum cahaya dan setiap warna
mempunyai panjang gelombang dan frekuensi yang berbeza. Kalau kita tengok contoh, warna merah mempunyai panjang gelombang paling panjang tetapi frekuensi paling pendek. Okey, seterusnya kita tengok voltmeter berfungsi untuk mengukur beza keupayaan pada LED. Miliammeter pula digunakan untuk mengukur arus. Potensiometer merupakan perintang boleh laras yang berfungsi mengawal pengaliran arus dalam litar. Okey, kemudian kita ada bateri. Okey, apabila litar dihidupkan, potensiometer kita kena laraskan supaya dapat bacaan voltmeter yang kita nak. Okey, katakan dalam buku teks 0.2 volt. Jadi kita laraskan potensiometer sampai jarum penunjuk galvanometer menunjukkan 0.2. Kemudian kita catatkan bacaan yang ditunjukkan oleh jarum miliammeter. Okey. Kemudian kita laraskan lagi sampai kita dapat bacaan yang seterusnya dan catat bacaan miliammeter. Okey. Kemudian kita plot graf. Contohnya kita buat untuk LED merah dahulu. Ini adalah graf untuk LED merah katakan. Apabila graf diplotkan, kita akan dapat satu pintasan pada nilai pada paksi X. Okey. Pintasan ini menunjukkan nilai voltan pengaktifan atau VA. Okey. Jadi kita gunakan 4 LED, jadi 4 graf lah kita perlu plotkan untuk dapatkan 4 nilai voltan pengaktifan. Faham? Maknanya eksperimen ini kita kena ulang dengan warna LED yang berlainan. Selepas kita mendapat nilai keempat-empat voltan pengaktifan bagi setiap warna LED, okey, kemudian kita plotkan graf voltan pengaktifan melawan 1 bahagi lambda. Okey, kita akan dapat satu graf garis lurus. Kemudian kamu cari kecerunan garis lurus ini dan kita labelkan dia sebagai M. Kemudian M itu kamu gunakan rumus M sama dengan HC bahagi E, di mana H ialah pemalar Planck, C ialah laju cahaya dalam vacuum dan juga E ialah cas untuk satu elektron. Dan kita pindahkan nilai itu sehingga kita dapat H sama dengan kecerunan darab cas satu elektron bahagi dengan laju cahaya dalam vakum. H ialah pemalar Planck. Okey. Itu saja untuk subtopik 7.2. Sekian, terima kasih.